Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul pada hari yang bahagia ini untuk kita meneruskan pengajian ini, dan kita berdoa agar Allah menjadikan perkumpulan ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan menjaga kita daripada segala bala dan musibah, daripada segala azab di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa agar Allah membukakan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan diberikan kepada kita kefahaman dalam agama dan taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengannya Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ta'ala kita mulakan pengajian ini dengan kita membaca suratul Fatihah. Pertama sekali kita mengkhususkan doa dengan bacaan suratul Fatihah kepada Haji Ishaq yang dikenali sebagai Mamu Ishaq yang meninggal dunia. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosanya dan mengembalikan kepada kita barakah dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya kepada kita. Dan begitu juga kita mendoakan Haji Dasri bin Haji Ahmad yang sedang sakit di hospital, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya syifa. Dengan niat ini sama-sama kita membaca suratul Fatihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maka insyaAllah kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti, daripada kitab Da'watul Tamah pada minggu yang lepas ya. Surat 168. Minggu lepas kita sedang membicarakan ayat dalam surah An-Nisa. Hari ini insyaAllah kita akan meneruskan kepada ayat yang seterusnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Baik, bismillah. Ini kita habis Lihat. surat An-Nisa. Sekejap Dia 198 kan? Nah, kita teruskan. Kita habis membicarakan ayat ini. Ayat ini minggu lepas saya mengatakan dia adalah ayat yang sangat penting sekali hari ini untuk kita memahaminya, disebabkan kekeliruan yang berlaku di dalam alam ini. Dan ini ayat ini disebutkan oleh mereka yang beragama Islam dan dibincangkan juga oleh mereka yang bukan beragama Islam. Dia adalah yang ini berkenaan ini dengan lelaki dengan wanita. Yang ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi saya telah membicarakan ayat ini minggu lepas ya. Apa yang dimaksudkan dengan qawwam dan bagaimana salah faham ini berlaku terhadap ayat ini, yang mana sebahagian orang menyalah tafsirkannya dan mengatakan seolah-olah Islam mengatakan lelaki itu lebih baik daripada wanita. Maka persoalan kita menanyakan, adakah Islam mengatakan lelaki itu lebih baik daripada wanita? Adakah Islam mengatakan sedemikian? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jantina. Allah yang menciptakan lelaki dan Allah yang menciptakan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seseorang itu lelaki semestinya lebih baik daripada wanita. Tidak begitu. Tetapi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala balik kepada ketakwaan. Lelaki yang bertakwa kepada Allah lebih baik daripada wanita yang tidak bertakwa kepada Allah, dan wanita lebih takwa kepada Allah lebih baik daripada lelaki yang
tidak bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma ayat ini mengatakan tanggungjawab, yakni Allah memberikan kelebihan kepada lelaki dan dia tidak memberikan kelebihan itu kepada wanita, dan Allah memberikan kelebihan kepada wanita dan tidak memberikan kelebihan itu kepada lelaki. Daripada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lelaki adalah lelaki diberikan tanggungjawab untuk menjaga para wanita. Maka daripada makna ini qawam adalah menjaga, maka lelaki adalah penjaga bagi wanita. Maka ini adalah apa yang dimaksudkan dengan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan lelaki berbeza dengan wanita, dan Allah memberikan tanggungjawab kepada lelaki yang berbeza dengan tanggungjawab yang Allah memberikan kepada wanita. Maka lelaki yang berjaya adalah lelaki yang melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepadanya, dan wanita yang berjaya adalah wanita yang melaksanakan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agama yang diajarkan. Kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yakni menerangkan makna ini dengan banyak di dalam hadis ini. Baik, kita teruskan daripada sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya boleh seseorang manusia untuk menyembah manusia yang lain, nescaya aku akan menyuruh perempuan supaya menyembah suaminya ketika dia mendatanginya, disebabkan kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum lelaki ke atas kaum wanita. Nah, perkara ini juga kita harus faham apa yang dimaksudkan dengan di sini. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menekankan makna ini. Dalam bahasa Arab ini kita ada sesuatu perkara yakni dalam ilmu balaghah yang mana apabila kita nak menekankan makna, kita menggunakan misal. Daripada misal yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyembahan. Tetapi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala diharamkan. Tetapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dia nak menekankan makna ini supaya kita memahami akan kepentingannya. Yakni daripada tanggungjawab seorang isteri kepada suami adalah mentaatinya dalam kebaikan. Maka tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada suami adalah memberikan nafkah kepada isterinya. Maka perkara ini sangat penting didirikan dalam keluarga. Yakni keluarga yang bahagia apabila seorang suami memahami tanggungjawab yang Allah memberikan kepadanya dan dia mengamalkannya. Seorang suami melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan memberikan nafkah kepada ahli keluarganya dan memastikan ahli keluarganya mentaati kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang isteri mentaati suaminya dalam kebaikan dan membantu suaminya dalam kebaikan. Maka makna ini ditekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkara ini tidak berlaku dalam keluarga, rosak keluarga. Kalau terbalik ini berlaku, suami pula mentaat kepada isteri, kita lihat ini porak-poranda yang berlaku di dalam rumah tangga. Maka Islam mengajarkan kepada kita kepentingan kita menjaga institusi keluarga. Ini adalah perkataan zaman sekarang banyak digunakan, institusi keluarga. Yakni Islam ini menekankan tentang perkara ini. Sebab kalau keluarga rosak, maka masyarakat juga akan menjadi rosak. Apa yang kita lihat yang berlaku dalam dunia hari ini adalah perkara yang sangat mengerikan. Kalau kita tidak menjaga diri kita dan ahli keluarga kita, na'udzubillah min zalik, ia boleh menyebabkan musibah yang besar. Jadi hari ini kita membicarakan perkara ini, kita dapat memahami akan kepentingan perkara ini bila kita lihat musibah yang berlaku di negara yang lain. Apabila orang mengatakan isteri tidak wajib mentaati suami, dan suami tidak wajib menjalankan tanggungjawabnya, dan isteri juga tidak ada tanggungjawab baginya, maka suami dengan isteri boleh melakukan apa yang mereka menyangkakan kebaikan bagi diri mereka sendiri. Kita akan lihat pecah belah yang berlaku di dalam keluarga disebabkan manusia jauh daripada agama. Mudah-mudahan Allah menjadikan kepada kita manusia-manusia yang taat kepadanya. Ayo teruskan. Dalam sebuah sabdanya yang lain bermaksud, jika seorang wanita itu menunaikan sembahyang 5 waktunya, berpuasa, memelihara kehormatannya dan mentaati suaminya, akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, masuklah ke dalam syurga dari mana pintu yang engkau mahu. Nah, yakni hadis ini sekali lagi menerangkan tentang tanggungjawab seorang isteri. Yakni apabila seorang isteri menjaga solatnya dan berpuasa pada bulan bulan Ramadan, puasa yang wajib ke atasnya,
dan memelihara kehormatannya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mentaati suaminya, maka Allah meletakkan kejayaan seorang isteri di dalam ini perkara ini, dan juga di dalam menjaga anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, maka dia akan mendapatkan bahagian yang besar daripada Allah pada hari kiamatnya. Nah, Seandainya yang lain, siapa saja orang perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya rela dengan kelakuannya, maka dia akan memasuki syurga. nah ini semalah apa kita mengatakan riwayat yang menerangkan kepada kita akan besarnya tanggungjawab seorang wanita ataupun seorang isteri ini di dalam yakni rumahnya. Dan ini adalah perkara yang wajib ini diketahui oleh setiap muslimah. Wajib ini dipelajari oleh setiap yakni muslimah untuk memahami kepentingan dirinya sebagai yakni seorang muslimah dan sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang isteri, supaya ini dia dapat mengamalkan ini, sebab dalam perkara-perkara seperti ini dia akan mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teruskan. Sekali peristiwa yang telah datang seorang wanita kepada Rasulullah. Ini ada kisah saya rasa agak panjang sedikit. Kita masuk kepada kitab kita yang kedua. InsyaAllah minggu depan kita akan mula daripada sini. Biasa Imam Al-Haddad beliau akan menukilkan ayat Al-Quran, selepas itu hadis Nabi SAW, selepas itu beliau akan mendatangkan kisah. Ini biasa kita lihat kitab Imam Al-Haddad begini. Jadi tentang kisah kadang-kadang ada agak ini panjang sedikit. InsyaAllah ini kita tangguh ini pada minggu pengajian yang akan datang, supaya insyaAllah kita dapat baca ke sepenuhnya. InsyaAllah memandangkan masa agak suntuk. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan barakah insyaAllah.